Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ni cikgu nak ajarlah cara untuk penandaan dan juga perbincangan bagi program kita untuk petang ni. Okay, jadi untuk mentor-mentor, cikgu harap dengan video ni adalah sikit penambahan untuk perkongsian awak untuk petang ni. Okay, jadi cikgu tunggu masuklah kepada bahagian A dengan bahagian B. Jadi untuk bahagian A, soalan nombor 1 ni adalah sebenarnya soalan nombor 5, soalan yang paling senang lah, boleh dikatakan soalan paling senang lah untuk diskor. Jadi kenapa cikgu kata paling senang untuk diskor? Sebabnya soalan ni semua jawapan yang kita nak tu, tak semua kan. Maksudnya kebanyakan yang soalan kita ditanya tu ada pada soalan. Okay. Jadi kita terus masuk kepada perbincangan kita untuk soalan nombor 1. Untuk soalan nombor 1, rajah 5.1 dan rajah 5.2 menunjukkan suhu akhir bagi air dan juga minyak gelincir yang dipanaskan oleh pemanas yang serupa selama 2 minit. Okay, suhu awal bagi air dan minyak gelincir ialah 30 darjah Celsius. Muatan haba tentu bagi air dan minyak masing-masing 4,200 dan juga 2,200 joule kg/1 darjah Celsius negatif 1. Okey, jadi tengok gambar rajah. Jadi kita akan tengoklah jawab soalan. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu? Dapat 1 markah. Okay, jadi untuk jawab soalan ni, kita kena tahulah dia punya definition dia. Okay, muatan haba tentu. Ada soalan dia tanya muatan haba. Ada juga soalan yang katanya nyatakan maksud muatan haba tentu. Okay, jadi untuk muatan haba dengan muatan haba tentu dia adalah satu perkataan yang membezakan di antara definition tersebut. Okay, jadi kalau dia kata muatan haba, kita boleh masukkan 1 kg. Kalau dia kata muatan haba tentu, dia kita kena masuk 1 kg lah. Dia punya dalam definition dia tu. Okey, jadi kita tengok definition bagi muatan haba tentu. Okay, muatan haba tentu. Apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu? Okay, muatan haba tentu adalah kuantiti haba. Kuantiti haba yang diperlukan oleh 1 kilogram bahan bagi meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, jadi ni adalah dia punya maksud ataupun definisi bagi muatan haba tentu. Tadi cikgu kata kalau muatan haba tak boleh masukkan perkataan 1 kg. Jadi kalau soalan kali ni kan maksud muatan haba, jadi untuk definition bagi muatan haba, kuantiti haba yang diperlukan oleh 1 kilogram. Soalan tanya tadi muatan haba kan. Jadi kalau dia kata muatan haba, dia tak payah masuklah 1 kg ni. Macam mana kita nak jawab dia? Kuantiti haba yang diperlukan oleh bahan bagi meningkatkan suhu sebanyak 1 kg. Kita buang kg. Tapi kalau soalan sebut mention muatan haba tentu, kita akan masukkanlah perkataan 1 kg. Okey, faham? Okey. Jadi seterusnya soalan B, berdasarkan rajah 5.1 dan rajah 5.2. Dimension apa? Dimension rajah 5.1 dan juga rajah 5.2. Okay, jadi disuruh apa? Disuruh membandingkan. Jadi kita nak membandingkan. Okay, jadi untuk jawab soalan perbandingan ni, kita kena tulis dulu dia punya item dia, apa yang dia nak bandingkan. Okay, dia nak bandingkan apa? Dia nak bandingkan gisim. Okay, gisim apa? Gisim air dan juga minyak gelincir. Jadi kita tulislah gisim air. Apa lagi? Dengan minyak gelincir. Minyak gelincir. Okey. Jadi kita tengok berdasarkan gambar rajah. Sebab tadi dia suruh apa? Perhatikan gambar rajah. Jadi gisim ni kita pakai apa? Kita pakai neraca lah. Neraca penimbang. Kalau dekat sini neraca mampatan. Jadi awak tengok ni.
dia punya penunjuk dia ni, jarum dia ni sama. Jadi maksudnya jisim dia adalah jisim yang sama. Jadi jawapan kita adalah jisim air sama. Sama dengan minyak pelincir. Ataupun untuk jawab soalan ni, kita boleh juga pakai simbol. Kita pakai simbol apa? Kalau perkataan sama dengan ni, kalau awak nak tulis, awak boleh tulis sama dengan. Tapi cikgu untuk mengelakkan kesalahan penggunaan ayat, jadi pakai je simbol. Tapi simbol tu ada beberapa simbol yang kita boleh pakai. Simbol apa? Simbol sama dengan, lebih besar dengan, lebih kecil sahaja. 3 simbol je yang kita boleh pakai. Kalau lebih tinggi, ni salah. Cikgu tak nak sini. Lebih rendah, ini pun salah juga. Awak boleh pakai. Ini simbol yang ada dalam matematik sama dengan, lebih besar dengan lebih kecil sahaja yang dibenarkan. Boleh pakai ayat, boleh pakai simbol. Okey, soalan nombor 2. Bandingkan perubahan suhu air dan juga minyak pelincir. Okey, dia suruh bandingkan apa? Dia suruh bandingkan suhu. Jadi tadi kita dah baca tadi. Dekat pernyataan soalan tu tak ada melibatkan suhu. Dia adalah dia bagi tahu suhu awal bagi minyak pelincir, tapi dia kata soalan tanya apa? Perubahan suhu. Jadi maksudnya perubahan suhu, kita tahulah perubahan suhu awal tolak dengan suhu akhir. Jadi kita nak tengok perubahan suhu tu mana yang lebih besar. Okey, jadi dekat mana kita tengok suhu ni? Kita tengok dekat termometer. Okey, dekat termometer. Termometer bagi air sampai sini je dia punya takat dia. Bagi minyak pelincir sampai sini. Jadi maksudnya daripada awal tadi 30, inilah dia meningkat. Katakan sini berapa? Sini cikgu bagi 40, sini 50. Jadi kita tahulah suhu akhir dengan suhu awal kita dapat perubahan suhu. Jadi mana yang lebih besar dia punya perubahan suhu? Perubahan suhu, tulis perubahan suhu. Kita tulislah apa yang dia nak bandingkan, perubahan suhu air bersama dengan minyak pelincir. Minyak pelincir. Kita tengok tadi kita dah dapat dah tadi. Jadi apa yang lebih besar? Minyak pelincir. Jadi perubahan suhu air lebih rendah. Lebih rendah. Okey, ataupun kata boleh pakai simbol lebih. Lebih rendah sana, lebih rendah. Sini lebih rendah. Lebih rendah. Ataupun kalau awak nak mention minyak dulu, maksudnya minyak pelincir ni, perubahan suhu bagi minyak pelincir lebih tinggi berbanding dengan air. Ataupun perubahan suhu minyak pelincir lebih tinggi daripada air. Boleh pakai juga lebih tinggi ni, tak nak tulis jabatan, tulis dari segi perkataan, awak boleh tulis dia punya simbolnya lebih tinggi. Okey, macam ni. Jadi salin baliklah, jangan buat dia punya simbol je. Buat perubahan suhu minyak pelincir lebih tinggi ataupun lebih besar daripada air. Seterusnya, apa ditanya ni? Bandingkan muatan haba tentu bagi air dan juga minyak pelincir. Muatan haba dekat mana ni? Dia dah bagi tahu dah ni. 4,200 bagi air. 4,200 bagi air. 2,200 joule kg/1 bagi minyak pelincir. Ni cikgu kata semua benda dah ada dalam soalan senang je. Okay, jadi soalan membandingkan. Okay, tulislah apa yang dia nak bandingkan. Muatan haba tentu. Tulis muatan haba tentu. Okay, muatan haba tentu. Tentu apa? Tentu air. Dengan apa yang nak bandingkan? Minyak pelincir. Minyak pelincir. Okey, jadi dah tengok tadi dia punya
dia punya nilai bagi muatan haba tentu. Okay, jadi kita tulislah dekat sini. Apa dia punya jawapan dia? Muatan haba tentu air lebih tinggi. Jangan sesekali tulis dia punya nilai dia. Jadi kita macam ni lah, kita nak membandingkan muatan tentu bagi air lebih tinggi ataupun boleh pakai simbol lebih besar. Okey, jadi kalau awak buat, ni selalu famous lah kawan-kawan awak buat dekat dalam exam. Ada orang buat muatan haba tentu air ialah, tulis 4200 joule kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1 dan minyak pelincir. Minyak pelincir ialah 2200 joule kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Ini salah. Jadi cara nak membandingkan dia, awak macam ni. Okey, seterusnya soalan nombor 4, soalan hubung kait. Jadi untuk soalan hubung kait ni, cara nak jawab soalan hubung kait, awak tengok kalau diberi gambar rajah. Kalau diberi gambar rajah, maka kalau soalan tanya hubung kait, awak kena buat dalam bentuk ayat hipotesis. Ayat hipotesis ni macam mana? Ayat hipotesis ni adalah semakin ataupun jika maka. Okey, ayat hipotesis semakin apa ataupun jika maka. Jika apa, maka apa. Okey, jadi ini kalau diberi gambar rajah. Tapi kalau soalan disuruh buat hubung kait, kalau diberi graf. Okey, kalau diberi graf macam mana pula kita nak menjawabnya? Jadi kalau diberi graf, kita akan pakai perkataan. Okey, perkataan apa? Berkadar terus. Kita belajarlah hubungan graf tu. Berkadar terus, berkadar songsang, apa lagi? Bertambah secara linear. Gitu ayat-ayat dia kalau diberi gambar tu dalam bentuk graf. Tapi awak tak boleh jawab berkadar terus, berkadar songsang, bertambah secara linear. Awak kena bagi tahu apa dia punya variable dia. Okay, jadi apa dia punya variable? Awak tengoklah pada graf tersebut paksi Y tu apa, paksi X tu apa. Jadi nak tulis dia punya hubung kait, apa yang ada variable ada pada paksi Y berkadar terus dengan paksi X. Contoh dia kalau graf tu paksi Y suhu. Okay, paksi X masa. Okay, jadi suhu bertambah secara terus, berkadar terus dengan masa ataupun suhu berkadar songsang dengan masa. Okey, itulah dia punya cara-cara nak menjawab dia. Jadi nak tengok apa? Soalan tanya apa? Hubung kait perubahan suhu. Okay, jadi cikgu kata tadi, kalau diberi gambar rajah, kita akan pakai perkataan hipotesis semakin dengan jika maka. Okey, kita sambung sambung dengan soalan hubung kait tadi. Okay, jadi hubung kait perubahan suhu dan dengan muatan haba tentu. Okay, jadi kalau diberi gambar rajah, macam cikgu cakap tadi lah, kita akan pakai ayat hipotesis semakin ataupun jika maka. Okay, jadi untuk menjawab soalan hubung kait ni, kita tulis apa? Kita ayat hipotesis semakin. Kita tulis dulu. Semakin tinggi muatan haba tentu
tentu semakin apa? Semakin rendah. Semakin rendah perubahan suhu ataupun apa kita tahulah jika muatan haba tentu tinggi maka perubahan suhu rendah. Boleh juga buat. Jadi seterusnya perkataan jika maka tadi tak nak pakai semakin boleh pakai jika maka. Jika muatan haba tentu jika pakai simbol je lah. Kata orang tulis ayat penuh lah. Jika muatan haba tentu tinggi maka perubahan suhu rendah. Awak tak boleh buat short form cikgu, tak boleh pakai simbol, awak kena buat perkataan penuh. Tulis perkataan betul-betul. Jadi seterusnya soalan C. Cari manakah yang sesuai digunakan bahan penunjuk dalam sistem penunjukan sebuah kereta. Okey. Jadi maksudnya dia nak gunakan bahan penunjuk lah dalam penunjukan sebuah kereta, dalam managing kereta. Okey, jadi bahan mana yang kita nak pakai, air ke ataupun minyak. Jadi kena tengoklah berdasarkan maklumat yang kita ada ni, bahan penyejuk. Mestilah kalau bahan penyejuk ni kita nak sejukkan, tak nak bagi panas. Jadi yang paling sesuainya adalah air. Okay, kenapa air ni sesuai? Okay, sebabnya air ni mana dia kata bagi tahu. Okay, berikan satu sebab. Okay, satu sebab. Jadi kita akan bagi tahulah satu sebab kenapa kita pilih air. Okay, kita pilih air kerana muatan haba tentu yang tinggi boleh menyerap banyak haba. Boleh menyerap banyak haba tanpa peningkatan suhu yang tinggi. Jadi maksudnya tanpa peningkatan suhu yang tinggi ni maksudnya dia lambat panas lah. Okey, seterusnya. Okey, soalan berapa? Soalan bahagian B. Okey, jadi untuk setiap pemakahan ni dia ada dia punya pemakahan. Jadi kalau betul tu, okey, kita akan follow pemakahan dia lah. Okey, soalan bahagian B. Okey, rajah 9.1. Kalau cikgu sebut 9.1 ni maksudnya dia berada pada soalan nombor 9 lah sebenarnya dalam paper tu awak. Okay, rajah 9.1 menunjukkan sebuah bola plastisin dijatuhkan ke atas sebuah bongkah logam. Bola plastisin berubah bentuk selepas hentakan. Namakan daya yang terlibat semasa hentaman. Okay, jadi daya apa yang terlibat? Okay, daya impuls. Jadi jawapan dia adalah daya impuls. Okay, terangkan mengapa bola plastisin berubah bentuk selepas hentaman. Okay, jadi kita tahulah kesan-kesan daya, satu berubah bentuk, dua daripada keadaan pegun boleh berhenti, dalam keadaan pegun boleh bergerak, apalagi menukarkan bentuk. Okay, ini adalah salah satu dia punya kesan daya lah, berubah bentuk. Okay, jadi soalan tanya apa? Soalan tanya kenapa bola plastisin berubah bentuk selepas hentaman. Okey, jadi 3 markah. Jadi kalau 3 markah ni sekurang-kurangnya kita akan bagi 3 ataupun 4 poin lah. Jadi poin yang pertama kita bagi tahu, dia kata bola plastisin ni berubah bentuk, dia terhentam dekat mana ni? Dia bertemu dengan ataupun terkena pada bongkah logam. Okey, jadi kita bagi tahu bongkah logam, permukaan bongkah logam
logam keras. Okay, jadi bila keras, masa sentuhan antara bola plastisin dengan bongkah logam singkat. Jadi bila masa sentuhan singkat, maka dia akan menghasilkan daya impas yang besar. Kita tulis kat sini. Daya impas terhasil besar. Okay, dapat 3 markah. Okay, soalan nombor 3, berikan satu cadangan bagaimana untuk mengelakkan bola plastisin daripada berubah bentuk apabila dijatuhkan pada kedudukan yang sama. Okay, jadi sekarang ni kita nak mengelakkan ia berubah bentuk. Jadi kita kena mengurangkan daya. Daya apa tadi? Daya impas. Jadi macam mana kita nak mengurangkan daya impas? Kita mesti memanjangkan masa sentuhan. Jadi macam mana kita nak memanjangkan masa sentuhan? Okay, bola plastisin ni kita boleh menjatuhkan dia ke arah kepada mana? Dijatuhkan pada permukaan lembut. Ataupun awak mention lah permukaan lembut ni apa? Awak kata span ke, apa lagi, tilam ke, okay, ataupun apa, atas rumput ke. Itu dia adalah permukaan yang lembut. Okey, 9.2. Okey, soalan 9.2 soalan menganalisis. Kita nak menganalisis 4 susunan, kita nak menilai 4 susunan sistem cerucuk P, Q, R dan juga S yang digunakan untuk memasukkan suatu cerucuk ke dalam tanah. Okey, jadi dia bagi ni P, Q, R dan juga S. Okey, kaji spesifikasi susunan cerucuk berdasarkan aspek-aspek berikut. Okay, jadi dia kata terangkan setiap aspek dan seterusnya tentukan yang paling sesuai. Okay, jadi paling sesuai. Soalan ni macam mana kita nak jawab dia? Kita kena pilih dulu satu dulu yang paling sesuai. Jadi kita hanya menerangkan yang ciri-ciri dia sahaja. Jadi macam inilah cara nak jawab dia. Kita pilih dulu. Okay, sebab kita nak pilih paling sesuai, kita pilih dulu satu. Jadi kita hanya menerangkan yang satu itu sahaja. Okay, contohnya, okay, apa yang awak tahu? Okay, contoh dia cerucuk keluli, cerucuk konkrit. Jadi mana yang awak nak pilih? Okay, mestilah kita nak pilih yang paling kuat, yang paling kukuh. Okay, jadi konkrit ke ataupun besi yang keluli tu. Jadi kita akan pilih keluli. Jadi yang konkrit tu kita akan padam. Jadi maksudnya pilihan kita bukan R, bukan S. Okay, jadi kita dah potonglah sebab apa? Dia ada konkrit. Tak nak. Okay, jadi pilihan kita hanyalah P dan juga Q. Kita nak pilih yang paling sesuai, kita pilih satu je. Okay, jadi cerucuk ni fungsi dia adalah kita nak cucuk ke dalam tanah. Jadi mana yang paling sesuai? Macam ni ke ataupun yang macam ni? Daripada situ pun kita dah tahu. Okay, kat mana yang paling senang nak cucuk ke dalam tanah? Mestilah permukaan dia, permukaan yang dasar dia tajam lah. Okay, jadi kita pilih apa? Kita pilih Q. Okay, jadi jawapan kita Q. Tulis dulu Q. Jadi untuk setiap ciri-ciri ni kita hanya menerangkan tentang Q sahaja. Okay, jadi buat tabel besar-besar, satu muka surat. Okay, buat 2 kolom. Letak sini sekejap ini test pack awak. Jadi awak kena buat besar-besar satu muka surat ni. Okey, penuh-penuh. Buat 2 kolom. Kolom yang pertama adalah ciri-ciri. Okey, tulis ciri-ciri dia. Apa nak tulis ciri-ciri
dia. Ciri-ciri kolom yang kedua adalah penerangan. Okey, jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah yang dekat sini lah, nombor 1. Okey, jadi tulis jisim. Nombor 1 ni jisim pelantar cerucuk yang digunakan untuk menolak cerucuk ke dalam tanah. Jisim pelantar cerucuk. Kita dah pilih Q ni. Ni pelantar cerucuk. Jadi kita ada apa? Kita ada 100 kg. Jadi soalan dekat sini awak tak boleh tulis 100 kg. Okey, jadi awak kena tulis hanya dia punya perkataan lah. Okey, perkataan apa? Jisim dia besar ataupun kecil. Jadi jisim. Okey, awak tulis nombor 1 ni. Nombor 1. Soalan dah bagi apa-apa. Okay, jadi noktah bertindih besar. Okey, jadi ingat kalau dia bagi dia punya nilai ni, awak tak boleh tulis dia punya nilai lah 80 ke 100 ke. Awak tulis perkataan besar ataupun kecil. Okey. Okey, kita masuk kepada ciri-ciri nombor 2. Aspek nombor 2 adalah ketinggian pelantar cerucuk. Okey, jadi dekat awak punya ni, awak tulis nombor 2 ni apa? Okey, nombor 2. Nombor 2. Okey, ketinggian. Kita tulislah ketinggian. Ketinggian. Kita tengok ketinggian pelantar cerucuk pula. Okey, ketinggian pelantar cerucuk dia bagi apa? Dia bagi kat sini. Kita tengok Q je sebab kita dah pilih Q tadi. Okay, dia bagi nilai juga. Okay, samalah macam jisim tadi. Cikgu kata kalau diberi nilai, kita tak boleh tulis nilai lah. Kita tulis besar ataupun kecil. Jadi dia kata ketinggian. Ketinggian ni kita nak tulis perkataan apa? Ketinggian. Kita adalah ketinggian tinggi ataupun kedudukan tinggi. Mana dia nak bandingkan apa? Ketinggian pelantar cerucuk. Okay, noktah bertindih tulis tinggi. Okay, ingat kalau diberi nilai, kita tulis dia punya perkataan besar, kecil, tinggi ataupun rendah lah. Tengok dia suruh kita bandingkan, dia suruh kita tulis apa dia punya aspek dia. Okay, seterusnya 3, bahan cerucuk. Okay, tulis nombor 3, ciri-ciri dia, bahan cerucuk. Okay, bahan cerucuk, noktah bertindih, kita pilih apa? Q tadi, kita pilih keluli. Tulis keluli. 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 Cikgu pun buat kecil je. Okay, lepas tu nombor 4. Okay, nombor 4. Apa dia punya aspek dia? Okay, aspek dia bentuk pada dasar cerucuk. Okay, bentuk pada dasar cerucuk tajam. Okay, tulis nombor 4. Dia punya aspek dia. Okay, noktah bertindih tajam. Okay, jadi dia punya penerangan dia, awak bagi tahulah kenapa awak pilih ketinggian dia tinggi, bagi tahu keluli ni kenapa awak pilih keluli. Okay, dia punya penerangan dia. Okay, lepas tu, okay, untuk permarkahan dia macam mana dia punya permarkahan dia. Okay, setiap aspek ni awak akan dapat 1 markah. Aspek yang pertama betul 1 markah, penerangan dia markah yang kedua. Okay, aspek yang kedua betul, markah yang ketiga, penerangan dia markah yang keempat. Aspek yang ketiga, markah yang kelima, penerangan dia markah yang keenam. Aspek yang keempat, markah yang ketujuh, penerangan dia markah ketujuh. Betul tak cikgu punya ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on. Ini markah yang ke-8. Okay, markah ke-9 dekat mana? Markah yang ke-9 awak bagi tahu. Okay, awak pilih apa? Saya pilih, okay, ataupun awak pilih lah, pilih Q. Okay, pilih Q kerana, okay, awak mention dia pilih Q, awak akan dapat markah yang ke-9. Okay, markah yang ke-10 tu, awak salin balik kerana, okay, tulis ciri-ciri dia apa. Contoh dia, bahan cerucuk keluli. Okay, lagi apa lagi? Dasar cerucuk tajam. Okay, apa lagi dia punya aspek dia? Aspek dia ketinggian pelantar cerucuk. Tulis semua. Ini semua ciri-ciri ni yang ada dalam ciri-ciri ni. 1, 2, 3, 4 ni awak tulis semua. Okay, ketinggian. Ketinggian apa tadi? Ketinggian
pelantar cerucuk. Okay, pelantar cerucuk tinggi. Okay, lepas tu tulis semua sekali keempat-empat. Tulis semua sekali. Hanya salin kiri-kiri dia sahaja. Jadi awak akan dapat markah yang ke-10. Okey, jadi cikgu nak bincang sampai sini je lah. Okay, selebihnya awak buat pengiraan. Okey, hitungkan berat, hitungkan hal laju dan juga daya impas. Okey, sampai sini sahaja.